Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita minggu ini dalam kelas matematik tahun 4 bersama Cikgu Hakimah. Hari ini kita akan belajar topik yang seterusnya iaitu banding dan susun nombor, nombor genap dan nombor ganjil. Apakah yang murid-murid akan belajar pada minggu ini? Jom baca sama-sama. Pertama, saya akan dapat membandingkan nilai dua nombor. Kedua, saya akan dapat menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Ketiga, saya akan dapat mencirikan dan mengelas nombor genap dan nombor ganjil. Kita pergi kepada topik yang pertama iaitu banding nombor. Yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okey, yang pertama kita ada daerah Lawas dengan 1,105 orang. Kedua, Lubuk Antu dengan 24,712 orang. Bintulu 75,141 orang dan Sibu 69,711 orang. Okey, soalannya. Antara Bintulu dengan Sibu, penduduk Iban manakah yang lebih banyak? Dia nak tanya yang mana yang lebih banyak. Okey. Jadi kita tutup daerah Lawas dan Lubuk Antu sebab kita nak tahu antara Bintulu dan Sibu sahaja. Murid-murid ingat lagi tak nilai tempat 10, ratus ribu, puluh ribu? Okey, kita buat kotaknya dahulu. Kemudian kita masukkan nilai Bintulu dan Sibu. Okey, untuk perbandingan, kita akan lihat daripada rumah yang paling besar. Apakah rumah yang paling besar? Rumah 10,000. Okey, di rumah 10,000 ini, nombor apakah yang paling besar? 7 atau 6? 7. Jadi, daripada sini kita boleh tahu 75,141 lebih daripada 69,711. Kesimpulannya, kita boleh cakap penduduk Iban lebih banyak di Bintulu. Okey, contoh yang kedua, diberi bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Okey, yang ini maklumat yang kita ada. Okey, soalannya, nyatakan permainan yang kurang diminati. Lompat tikus atau batu seremban. Yang mana yang kanak-kanak kurang suka? Okey, sama juga seperti tadi. Kita buat dulu kotak nilai tempat. 10, ratus ribu, puluh ribu. Okey, kemudian kita masukkan maklumat untuk lompat tikus. Kemudian batu seremban. Okey. Sama juga macam tadi, kita akan melihat daripada rumah yang paling besar. Rumah yang paling besar ialah rumah 10,000. Okey, tetapi rumah 10,000 ini kedua-duanya sama, iaitu nombor 1. Jadi kita boleh lihat rumah yang seterusnya iaitu rumah ribu. Dia nak tanya soalan kurang diminati, maksudnya nombor yang sedikit. Nombor manakah yang sedikit? 3 atau 4? 3. Okey, jadi jawapannya
13,719 kurang daripada 14,419. Jadi untuk jawab soalan yang tadi, kita boleh cakap permainan yang kurang diminati ialah lompat tikus. Topik yang kedua, kita akan belajar susun nombor. Okey, kita ada tertib menaik. Macam mana tertib menaik tu? Tertib menaik ialah daripada nombor kecil ke nombor besar. Macam kamu naik tangga, daripada tangga yang bawah ke tangga yang lebih tinggi. Okey, kemudian kita ada tertib menurun. Tertib menurun ialah nombor yang besar ke kecil. Tertib menurun macam kamu turun tangga daripada atas ke bawah. Nombor besar ke kecil. Contoh soalan. Ini soalan yang awal tadi. Yang pertama tadi, kita nak susun dalam tertib menaik. Sama juga kita perlu buat kotak nilai tempat. Kalau buat kotak ini lebih mudah untuk murid-murid lihat manakah nombor yang lebih besar dan nombor yang lebih kecil. Kita boleh buat perbandingan. Cikgu dah masukkan nombor-nombor ini ke dalam kotak nilai tempat. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Sekarang kita nak susun dalam tertib menaik. Kalau tertib menaik daripada nombor yang kecil ke besar. Sekarang macam mana kita nak bandingkan nombor ini? Mula-mula kita lihat nilai tempat yang paling besar, iaitu 10,000. Di tempat 10,000 ini, nombor apa yang paling kecil? Yang paling kecil ialah di kawasan lawas. Sebab apa? Sebab dekat 10,000 dia sahaja yang tiada nilai, sifar. Jadi dia paling kecil. Kita tuliskan 1,105. Okey, kemudian yang kedua ialah kawasan Lubuk Antu dengan 24,712. Selepas itu, kita naik sikit. Seterusnya, nombor 6 atau nombor 7 yang lebih kecil. Nombor 6. Jadi jawapannya 69,711. Dan yang terakhir, yang paling besar ialah nombor 7, mewakili 70,000, iaitu kawasan Bintulu. 75,141. Jadi murid-murid boleh lihat jawapan di bawah sekali daripada nombor yang paling kecil ke nombor yang paling besar. Itulah tertib menaik. Okey, seterusnya kita nak susun dalam tertib menurun pula. Tertib menurun sama juga kita lihat di nilai tempat paling besar, iaitu 10,000. Di tempat 10,000 ini, nombor mana yang paling besar? Nombor 7. Jawapan yang pertama ialah 75,141. Seterusnya, antara yang nombor yang dah tinggal ada sifar 2 dan 6. Yang mana yang paling besar? Nombor 6. Jadi jawapannya ialah 69,711. Yang seterusnya 2. Jadi jawapan 24,712 dan yang terakhir kawasan lawas, iaitu 1,105. Tertib menurun, murid-murid boleh melihat jawapan di bawah. Jawapannya daripada nombor yang paling besar hinggalah nombor yang paling kecil. Boleh ingat tak
tertib menaik, kecil ke besar, tertib menurun, besar ke kecil. Seterusnya, kita akan belajar nombor genap dan nombor ganjil. Apa itu nombor genap? Nombor genap, contohnya nombor 0, 2, 4, 6, 8. Nombor genap 0, 2, 4, 6, 8. Semua nombor genap ada dalam sifir 2. Tiada baki jika dibahagikan. Contohnya, nombor 18, akhir dia kan 8. Bila kita bahagi dengan 2, kita dapat tiada baki. Kita terus dapat jawapan dia, tiada baki. Jadi ini bermaksud dia ialah nombor genap. Kedua, kita ada nombor ganjil. Nombor ganjil ialah nombor 1, 3, 5, 7, 9. Nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Nombor ganjil ini kita ada baki jika dibahagikan. Lihat contoh di bawah. Kalau murid-murid nak senang, murid-murid ingat sahaja. Nombor genap seperti sifir 2. 0, 2, 4, 6, 8. Dan nombor ganjil ialah nombor selain daripada itu. 1, 3, 5, 7, 9. Okey, ini contoh dia. Diberi nombor seperti ini, kita ada satu set nombor. Kita nak kelaskan nombor ini kepada nombor genap dan nombor ganjil. Okey. Sekejap lagi murid-murid akan buat latihan. Jadi dalam latihan itu murid-murid perlu kelaskan nombor-nombor kepada nombor genap dan nombor ganjil. Jadi cikgu nak minta murid-murid terus buat kotak seperti ini. Lebih mudah untuk cikgu semak dan untuk kamu faham. Okey, nombor yang pertama, nombor genap. Nombor yang pertama, 50,204. Besarnya nombor ni. Macam mana kita nak lihat dia nombor genap atau ganjil? Okey, jadi kita hanya perlu lihat daripada belakang sahaja. Okey, belakang ini nombor apa? Nombor 4. Nombor 4 ialah nombor genap. Jadi, dia termasuk dalam kotak nombor genap. Okey. Yang kedua, 16,783. Apa yang kita perlu buat? Lihat nombor belakang sahaja. Nombor 3. Iaitu nombor ganjil. Okey, senang tak? Senang je kan? Kita hanya perlu lihat nombor di belakang. Okey, yang seterusnya. 76,000. Nombor belakangnya ialah 0. 0 ialah nombor genap. 84,316. Di akhirnya ialah nombor 6. Nombor 6 ialah nombor genap. Jadi semua nombor itu ialah nombor genap. Okey, seterusnya 64,271. Di akhirnya ialah nombor 1. Nombor 1 termasuk dalam nombor ganjil. Jadi secara automatiknya semua nombor ini termasuk nombor ganjil. 64,271 mewakili nombor ganjil. Okey, yang terakhir. Akhirnya ialah nombor 9. Nombor 9 tu nombor genap atau ganjil? Ganjil. Jadi ini bermaksud
90,909 termasuk dalam kategori nombor ganjil. Jadi jawapannya ialah seperti ini. Senang tak? Jadi murid-murid kena ingat, kita ada nombor sifar hingga 9. Jadi nombor sifar hingga 9 tu kita perlu asingkan. Yang mana nombor genap, yang mana nombor ganjil. Nombor genap, jom sebut sama-sama. Sifar 2, 4, 6, 8. Nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Okey murid-murid. Okey, sekarang latihan untuk murid-murid. Rujuk buku teks muka surat 8, nombor 1, 2 dan 3 sahaja. Nombor 4 tak perlu ya. Dan muka surat 10, nombor 1, 2 dan 3. Okey, nombor 3 inilah yang cikgu katakan perlu buat seperti contoh yang cikgu buat tadi. Okey murid-murid, sampai sini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Selamat mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.